Itulah dia. Meremang aku korang. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Saya Izwan, asal daripada Johor. Pengalaman saya seawal saya masih bersekolah, waktu tu kehidupan keluarga kami agak susah. Jadi kami cuba cari rumah. Ayah dan mak saya cuba cari rumah yang murah lah di kawasan Johor. Penempatan tu di daerah Pontian. Bila kami berpindah daripada Taman Daya ke Pontian tu, di satu tempat tu, jadi satu tempat ni sewa dia agak murah lah, lebih kurang 300 sebulan. Rumah yang macam mana tu bang? 2 tingkat ke rumah yang teres satu je? Rumah dia bukan rumah teres, dia rumah papan. Rumah tu rumah peninggalan arwah nenek seorang cikgu lah. Jadi pada permulaan sampai di kawasan tempat yang kami nak berpindah tu, dah bawa barang siap-siap semua, tengok di bawah rumah tu macam ada sesuatu, macam tempayan, penuh dengan tempayan. Di bawah rumah kayu ni dia ada macam tiang kan, di bawah tu ada kolong kan. Jadi di bawah kolong tu penuh dengan tempayan. Kawasan perumahan kampung ni dia berdekatan dengan, memang dekatlah dengan rumah-rumah yang rumah satu seorang cikgu ni lah. Memang berdekatan lah. Memang saya rasa memang tak jauh lah, memang tak jauh, dekat lah, memang dekat dalam 50 meter, 30 meter macam tu lah rumahnya. Okay, pada hari pertama kami saya bersama dengan adik saya ni baru balik daripada ceramah forum perdana. Masa kami balik tu, kami ditegur oleh seorang lelaki tua. Jadi lelaki tua tu dia punya perwatakan dia memang macam manusia biasa, tapi dia ada di lengan sebelah kiri dia tu macam ada gelang emas. Dan pemakaian dia sama macam kita ke bang? Yang saya ingat dia pakai seluar, kemudian dia ada macam pakai satu selendang putih. Taruh atas ni lah? Taruh dekat atas bahu tu selendang putih. Faham. Jadi saya dalam keadaan saya bercerita ni, benda ni agak seram juga. Jadi masa dalam perjalanan tu kami jumpa pakcik tu, kami tegur lah, "Assalamualaikum pakcik," kan. Tu pakcik tu menjawab, "Waalaikumsalam. Nak ke mana nak?" kata dia. "Daripada mana?" kata dia. "Siapa daripada ceramah forum perdana." Masa perjalanan balik tu kami berhenti dah sekejap, tengok pakcik tu dalam sekilas pandang. Dalam sekilas pandang dia kata, "Hati-hati ya, jalan depan tu," kata dia. Tapi memang wajahnya kami tak nampak. Saya dengan adik saya tak nampak. Ketika dia bercakap hati-hati tu, kami toleh ke belakang, dia dah tak ada, hilang. Alah, apa yang korang fikirkan pada masa tu? Adakah korang masih fikir benda positif? Saya pun dah tahu dah, ini benda yang ni ada benda yang tak kena, ni ada benda tak kena, ni cepat. Dia bukan pakaian bersilat tau, dia macam pakaian macam orang nak pergi Mekah macam tu. Masa dalam perjalanan kami balik tu, memang ada satu pokok ara. Pokok ara tu dia agak rendang lah. Saya dan adik saya ni, kami dulu naik basikal. Jadi dia bonceng, saya bonceng adik saya. Dalam saya tengah mengayuh basikal tu dalam keadaan agak laju juga. Jadi adik saya ni dalam keadaan terketar-ketar. Dan apa yang menyebabkan saya sedar tu, bila genggaman adik saya tu pada perut saya tu agak kuat lah. Saya kata, Kenapa dek? Nampak lampu jalan, tapi lampu jalan tu dia makin dekat. Sampai di pokok ara tu, saya cuba toleh lah. Yang kami nampak sebenarnya bukan lampu jalan, tapi penangga di belakang. Tu cerita dia. Kami tinggalkan basikal tu, kami dalam keadaan meninggalkan basikal tu, kami berlari terus. Rumah dah lagi 100 meter lagi rumah. Untuk makluman semua, kawasan tu dia berdekatan dengan laut lah. Kami pun tak tahu tempat tu memang tempat yang agak mistik, seram lah kan. Betul. Patutlah adik tadi dia genggam kan. Kau punya perut kau macam dia pegang kan. Rupanya dia nampak satu benda dah. Betul. Memang nampak benda tu. Tapi dia membelok ke pokok ara tadi tu. Selepas daripada tu, selepas kami lari, nampak dia membelok ke pokok ara. Sebab bila sampai ke rumah, kami nampak api tu dia membelok ke pokok ara tu. Sebab pokok ara tu tak jauh daripada rumah. Jadi bila sampai di rumah tadi tu, saya dengan bergegas ambil air sembahyang bagian benda semua, baca Yasin. Mak saya pun tanyalah,
kenapa tiba-tiba baca Yasin ni? Betul abang jawab apa? Nampak sesuatu. Lepas tu mak pun diam lah. Tapi waktu tu mak saya dalam keadaan resah. Saya tak tanya mak saya kenapa dia resah benda semua. Jadi bila saya mulakan Yasin tu, mak saya kata eloklah baca, kata macam tu lah. Eloklah, tak apalah, bacalah. Bila saya baca, bermula daripada Yasin tu sampai ayat ke-9, tiba-tiba lampu terpadam. Seluruh lampu terpadam. Jadi bila dalam keadaan gelap, kami cuba panggil tuan rumah. Rumah tak jauh mana pun. Kami buka tingkap tu, kami jerit. Cikgu, kami panggil cikgu. Cikgu tu, padahal cikgu tu dia berada di depan beranda dia. Dan waktu ketika tu juga kami rasa rumah dia jauh. Saya rasa dalam lebih daripada 50 meter. Memang jauh. Dan dalam keadaan sekeliling tu, rumah tu macam jauh daripada persekitaran yang kami mula-mula datang tu. Memang jauh. Menggembang mula rumah saya cerita. Sudah pasal. Memang waktu tu mak saya jerit, adik saya jerit, minta tolong. Elektrik tak ada. Jadi bila start saya azan, saya takbir dulu. Mula saya takbir Allahu Akbar kan. Cikgu baru pandang kami. Bila dia pandang kami, lampu semua terbuka. Oi. Selepas tu kakak saya menjerit. Bila kakak saya menjerit, sebab apa, dia daripada bilik dia buka almari, nampak bertaburan ular daripada dalam almari tu. Tak pernah ada ular, tiba-tiba ada ular dalam almari tu keluar. Bila kami datang tengok, seekor ular pun tak ada sebenarnya. Oh, maksudnya akak dah nampak seorang. Ya, betul. Kami tak diterima lah, maksudnya kedatangan kami pindah ke rumah tu, kami tak diterima. Jadi cikgu tu pun sampai, kata tenang, sabar. Kemudian cikgu tu bawa kami pergi rumah dia. Esok bapak saya dia kerja malam. Jadi bapak saya balik tengok anak-anak, bini semua tak ada rumah. Jadi dia nampak, cikgu tu ceritalah apa yang berlaku bagi ambil semua. Dia kata elektrik tak ada, ambil semua dan sebagainya. Untuk makluman, ayah saya ni memang dia boleh berubat orang. Dia ni jarang balik ke rumah. Tapi bila dia balik ke rumah, dia rasa memang tak ada sesuatu, tak ada apa-apa pun, kata dia. Bila nak jadikan cerita, pada minggu keduanya ada kenduri. Waktu tu kami pergi ke kenduri kahwin saudara lah. Jadi mak saya tertinggal barang. Jadi mak saya ajak bapak saya balik ke rumah bersama dengan saya dan adik saya. Saya ada adik kecil waktu tu, umur dia 4 tahun. Okey. Saya sampai ke rumah, tiba-tiba mak saya menjerit. Dia dah masuk ke rumah, tiba mak saya menjerit. Abang Wan tahu apa yang ada dalam tu? Satu lembaga hitam besar dalam rumah tu. Dia tengah menjerut leher mak saya. Oi. Sebab waktu ketika itu saya keluar sekali bersama dengan bapak saya. Muka manusia tapi badan berbulu. Muka tuan. Memang muka tuan. Lillahi, memang saya. Jadi keratuan tu mesti berdekatan di situ Tu yang saya beritahu cikgu tu. Alah, dia punya plot twist. Itulah dia cerita. Itulah dia. Oh, meremang aku korang. Meremang Iwan. Cikgu tu punya. Cikgu tu dia. Jadi arwah bapak saya pun dah merasakan sesuatu yang daripada awal. Sebenarnya dia kata cikgu tu ada sesuatu yang dia rasa dia bela sesuatu. Benda tu dia menjaga kawasan kebun. Tapi dia faham lah, sebab hantu raya kan. Kebun dan rumah tu sebenarnya sekali. Ya. Patut sebab itulah tempayan penuh di bawah rumah tu. Bila saya nampak muka cikgu tu, muka tuan dia, saya start menjerit lah. Bapak saya azan 3 kali. Lepas tu adik saya tu, dia pegang adik saya tu. Adik saya berterbangan tau. Adik saya tu berterbangan. Saya capai adik saya lompat dan capai adik saya, peluk adik saya tu. Lepas tu bapak saya terus azan 3 kali. Bapak saya azan, baru dia beredar. Dia bukan seekor masalahnya. Adik saya tu nak dibawa keluar ke tempat lain. Kemudian mak saya terus jatuh. Lepas tu ada bunyi letupan di bahagian dapur dan kesan terbakar di bahagian dapur lah. Tapi daripada cerita saya tu, bapak saya memang mengatakan benda tu sahih lah. Bapak saya kata
apabila dia ada tuan, memang dia akan menyerupai muka tuan. Bila dah berlaku macam tu, jadi waktu tu cikgu tu pun tak ada di rumah. Mungkin dia malu benda semua. Orang tua saya ni terus dia panggil kawan-kawan dia datang, dan kami cepat-cepat berpindah ke kawasan tu lah. Di akhir cerita tu yang saya tak boleh terima, kami keluar, dia beredar daripada situ. Saya toleh ke belakang, dia melambai, selamat tinggal, dia melambai. Itu yang saya sampai sekarang saya tak boleh lupa. Dia bagi satu perpisahan yang sampai sekarang boleh ingat ni. Memang sampai sekarang saya tak boleh lupa benda tu. Dia adalah seorang perempuan, dia berbaju merah lah, dalam keadaan yang agak lusuh baju merah dia tu, dan waktu dia melambai. Kami dah beredar tu waktu maghrib. Yang menghairankan saya waktu tu, padahal rumah semua dekat-dekat, apa fungsi dia orang ni? Pada diorang adik-beradik, takkan diorang macam diorang mendiamkan diri tau. Diorang tak pernah beritahu apa-apa dan tak nak menceritakan apa-apa. Bila sampai di kenduri tadi, di tempat kenduri dia dah selesai kenduri tu, balik ke rumah saudara tu. Jadi saudara saya lah, pakcik saya tu pun, dia kata, rumah yang kau duduk tu memang berpenunggu, kenapa kau tak tanya dulu bagaimana? Tapi waktu tu memang kami tengah dalam keadaan desperate tau, susah memang. Waktu dengan sewa 300 tu korang semua, kan? Ya, betul. Dah cukup, paling murah lah kot kan, apa 300 tu. Kita sambar je. Macam biasa bila gelap kita akan sajikan terselit juga pengajaran di penghujungnya. Mungkin abang nak kongsikan apa-apa pengajaran secara ringkas berkenaan dengan cerita abang tadi. Okey, yang pertama sekali Yelah, kita dalam keadaan susah, kita tengah desperate. Lepas tu kita nak mencari rumah, walaupun kita nak mencari satu tempat tu yang kita tak pernah pergi. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, tanya dulu orang sekeliling. Sebaik-baiknya tanya dulu kan. Tanya, jumpa dengan ketua kampung ke kat situ, kita tanya apa cerita dia sebalik rumah ke apa benda ke, kita tanya dulu. Dia sebenarnya arwah mak saya yang dapat rumah tu, bukan bapak saya tau. Jadi arwah mak saya ni dia tergesa-gesa nak keluar daripada rumah, kerana memang dah sampai masa untuk pindah. Jadi waktu tu memang tak fikir apa dah. Temui kami setiap Jumaat dan Sabtu 11:30 malam, hanya Bilik Gelap Official.